Ustazah akan bacakan hadis berkaitan hindari sifat negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama dengan Ustazah Suzilawati dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan belajar tajuk hadis hindari sifat negatif, muka surat 69, Pendidikan Islam tingkatan 3. Objektif pelajaran yang kita hendak capai dalam tajuk hindari sifat negatif ialah: yang pertama, menyatakan 4 sifat tidak disukai Allah. Yang kedua, menyenaraikan 2 kesan melakukan sifat tidak disukai Allah. Yang ketiga, menyatakan 3 pengajaran hadis. Dan yang keempat, menyatakan terjemahan hadis. Baiklah para pelajar, Ustazah akan bacakan hadis berkaitan hindari sifat negatif. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzu bika min azabil qabr. Terjemahan hadis: Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas dan sifat pengecut dan nyanyuk. Dan aku memohon perlindunganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Daripada hadis tadi, sifat yang tidak disukai oleh Allah ialah sifat lemah. Kemudian yang kedua, sifat malas. Yang ketiga, sifat nyanyuk. Dan yang keempat, sifat pengecut. Hadis ini menegaskan bahawa seseorang itu perlu menjauhi daripada sifat-sifat negatif seperti sifat malas, sifat nyanyuk, sifat lemah dan sifat pengecut. Setiap Muslim perlu berdoa kepada Allah agar dijauhi daripada sifat-sifat negatif yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kita akan lihat sifat yang tidak disukai, iaitu sifat lemah. Lemah lawannya kuat. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat lemah? Lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Okey, contohnya seorang murid tidak mampu membantu guru mengangkat barang kerana sakit. Itu sifat lemah. Jadi kita kena lawan sifat lemah. Okey, lawannya apa? Kena kuat. Seterusnya, sifat yang tidak disukai adalah sifat malas. Lawannya rajin. Okey. Jadi, apa maksud malas? Malas bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan. Contohnya, malas solat, malas puasa. Jadi, sifat malas ni Allah benci. Sebab apa? Dia mampu buat, tapi dia tinggalkan. Jadi, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita tidak boleh bersifat malas. Okey, kita kena bersifat rajin. Okey, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita.
Seterusnya, sifat yang tidak disukai dalam hadis adalah sifat pengecut. Jadi sifat pengecut lawannya mesti berani. Apakah maksud pengecut? Pengecut bermaksud orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Contohnya, tidak menolong orang yang dizalimi dan tidak mencegah kemungkaran. Contohnya, apabila seseorang itu melihat ada orang dizalimi, dia tak berani nak tolong orang yang sedang dizalimi. Kerana apa? Kerana adanya sifat pengecut. Ataupun dia melihat berlaku kemungkaran di hadapan mata dia, tapi dia tak berani nak mencegah kemungkaran tersebut kerana sifat pengecut tadi. Jadi sifat ini Allah benci dan Allah tidak suka. Jadi seorang Islam dia kena berani menegakkan kebenaran. Berani menolong orang dalam kesusahan, berani mencegah kemungkaran. Seterusnya, sifat nyanyuk. Apa yang dimaksudkan dengan nyanyuk? Nyanyuk ialah penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran seseorang yang menyebabkannya berkelakuan seperti kanak-kanak. Kadang-kadang orang nyanyuk ni dia tak ingat. Kewarasan fikiran dia terganggu. Menyebabkan kadang-kadang dia ni bersikap seperti kanak-kanak. Daripada hadis tadi, sebelum kita masuk pengajaran hadis, kita kena tahu apakah kesan melakukan sifat negatif. Bila seseorang itu bersifat negatif, bersifat dengan sifat malas, bersifat dengan sifat pengecut, bersifat dengan sifat nyanyuk, maka seseorang itu imannya akan semakin lemah. Kemudian hidup menjadi tidak berkat. Kemudian akan wujudnya sikap mementingkan diri sendiri. Kepada masyarakat pula apa yang akan berlaku sekiranya sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah ni diamalkan? Masyarakat akan hidup ucar kacir, dipandang hina oleh orang bukan Islam. Seterusnya boleh menimbulkan pergaduhan ataupun permusuhan. Jadi kita lihat apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita hendaklah berusaha menjadi orang yang kuat. Kita hendaklah berusaha menjadi orang yang kuat kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita hendaklah berani dalam perkara kebaikan kerana sifat ini ialah sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menjadi seorang yang pengecut. Kita kena berani dalam segala perkara kebaikan, kita kena berani. Seterusnya, pengajaran yang ketiga, kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Dalam hidup kita ini, apabila sifat malas menguasai diri, kita tidak akan berjaya. Maka kita kena ubah sifat malas yang ada dalam diri kita kepada bersifat dengan sifat rajin. Barulah kejayaan akan kita capai pada masa akan datang. Seterusnya pengajaran yang keempat, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi daripada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan buat latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan hari ini kita akan padankan kalimah dalam bahasa Melayu dengan kalimah bahasa Arab. Kita lihat kehidupan dan kematian. Manakah kalimah di bawah ini yang menunjukkan kehidupan dan kematian? Al-mahya wal mamati. Al-mahya wal mamati. Kehidupan dan kematian. Seterusnya malas. Malas dalam bahasa Arab wal kasal. Seterusnya lemah al-ajzi. Azab kubur, azabil qabri. Seakhir sekali pengecut wal
Jubilee. Okey. Jadi ini adalah potongan kalimah daripada hadis yang kita telah pelajari sebentar tadi. Seterusnya, latihan pengukuhan yang seterusnya. Huraikan usaha anda untuk menjauhi sifat malas dalam diri. Bagaimana kamu berusaha untuk menjauhi sifat malas dalam diri? Okay, soalan yang kedua. Huraikan usaha anda mendidik diri bersifat berani, bukannya pengecut dalam kehidupan. Bagaimana kita mendidik sifat berani dalam diri? Ini terangkan usaha bagaimana kamu menjauhi sifat malas. Yang soalan kedua, bagaimana mendidik sifat berani dalam diri. Okey, kita lihat apakah cadangan jawapan. Cadangan jawapan yang pertama, kita hendaklah berusaha melawan syaitan dan nafsu kerana sifat malas berpunca dari syaitan. Yang kedua, kita hendaklah rajin membaca tulisan berkaitan keberanian dan kepentingannya agar terdorong kepada sifat berani. Ini adalah jawapan bagaimana kita mendidik sifat berani dalam diri kita. Salah satu cadangannya adalah kita perlu banyak membaca tentang keberanian dan kepentingannya agar terdorong sifat berani itu dalam diri kita. Okey? Okey. Jadi ini adalah cadangan jawapan untuk bagaimana kita menjauhi sifat malas, dan ini pula adalah cadangan jawapan bagaimana kita menanam sifat berani dalam diri kita. Okey, sekarang kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Jadi Ustazah nasihatkan sebagai umat yang cemerlang mesti menunjukkan sifat yang unggul seperti rajin berusaha, bersemangat wajah dan rajin melakukan amal ibadah agar menjadi contoh ikutan kepada orang bukan Islam. Jadi untuk akhirnya, Ustazah mengharapkan pelajaran hari ini dapat dipahami oleh semua para penonton. Okey, jadi Ustazah berharap para penonton dapat subscribe, like dan share video ini untuk manfaat kepada lebih ramai lagi. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.